Okay, so insyaAllah minggu ni kita akan cover topik yang keenam, right, berkenaan dengan photosynthesis. If last week before you all balik mid-sem, kita dah discuss berkenaan dengan cellular respiration, right. So sedikitlah introduction tentang photosynthesis ni. As you know that, okay, photosynthesis ni adalah proses, okay, di mana light energy ni kita convert, okay, to the chemical energy, and then kita akan simpan, okay, in form of glucose ataupun in other organic compound lah, right. And then another things yang important tentang photosynthesis ni, okay, dia adalah proses yang berlaku dengan present of light, right. When the green plant produce the organic compound, and then dia juga akan membebaskan oksigen, right, and then dia akan menggunakan carbon dioxide and water, okay, instead of light. So that's why kalau kita tengok equation, okay, yang menerangkan tentang photosynthesis, okay, kita tengok, okay, dia memerlukan carbon dioxide, memerlukan water, okay, memerlukan light, then dia akan menghasilkan, okay, karbohidrat. C6H12O6 tu kalau you all ingat lagi adalah, okay, karbohidrat, and then membebaskan oksigen. Alright. Okay, so this is a simple equation, okay, yang menunjukkan proses fotosintesis. Alright. Okay, so di mana fotosintesis berlaku? As we know that, okay, dia berlaku dalam sel, di mana, okay, sel yang mengandungi kloroplas. Okay, di mana kita tahu dalam kloroplas tu biasanya mengandungi photosynthetic pigment, but you still have to remember that ada organisma yang mempunyai photosynthetic pigment but they don't have the kloroplas, tapi dia masih boleh mengalami fotosintesis as long dia ada kloroplas, okay, ataupun mempunyai photosynthetic pigment. Okay, so fotosintesis ni, okay, biasanya kita akan lihat berlaku dalam green plants, okay, ni normal lah, okay, dalam algae, right, and then di dalam photosynthetic bacteria seperti cyanobacteria, okay, the photosynthetic organism, okay, di mana dia tak ada kloroplas tetapi dia mempunyai photosynthetic pigment, right, okay. So what else yang korang kena tahu, okay, pada plant ni memang they have a list of cell, but normally sel yang mengandungi kloroplas dalam concentration yang tinggi adalah mesophyll cell, right, and then mesophyll cell ni commonly kita boleh jumpa dekat bahagian permukaan bawah kita punya leaf daun tu, okay, then, okay, kita punya kloroplas ni kalau kita tengok dia punya structure, okay, dia terdiri daripada bahagian yang kita panggil dia stroma dan juga bahagian yang kita panggil dia thylakoid, di mana dua bahagian inilah yang memainkan peranan yang penting, okay, during, okay, proses photosynthesis, especially this situation kita rujuk kepada green plant atau algae lah. Alright. Okay, so apa yang korang boleh lihat dalam stroma ni dia adalah fluid film matrix, okay, di mana dalam dia tu mengandungi banyak enzim, yang mana enzim-enzim tu, okay, terlibat during the light independent reaction. Okay, light independent reaction ni adalah salah satu reaction yang berlaku during photosynthesis. Alright, itu stroma. Okay, when we go to the thylakoid ni pun is a part of your what we call chloroplast juga, the important part. Okay, biasanya thylakoid ni dia involve during the light dependent reaction, nampak? Kalau stroma during light independent, but thylakoid ni, okay, especially the membrane thylakoid ni, okay, dia terlibat during the light dependent reaction. Right. Ni gambaran kita punya kloroplas lah, okay, dekat daun. Okay, pada bahagian permukaan bawah daun tu kita ada, okay, lapisan mesophyll cell kat sini, di mana kalau kita besarkan sel-sel mesophyll ni, kita akan dapati,
Mesophyll cell ni ada banyak kloroplast. Okay, that's why kalau soalan tanya di manakah fotosintesis berlaku, tolong elak jawab terlalu general, means you say at leaf. Okay, kena jawab spesifik lah. Okay, at the mesophyll cell, okay, dekat daun. Okay, right. Then kalau kita tengok structure kita punya kloroplast ni, okay, jelas dia ada outer membrane, inner membrane, then okay, structure yang macam this light structure ni macam ceiling tu, itu adalah thalakkoid. Right, and then a fluid matrix means cair yang berada di dalam kita punya kloroplast, itulah yang kita panggil sebagai stroma. Okay, itu sedikit introduction berkenaan dengan fotosintesis. Right. So, dua reaction yang penting berlaku during photosynthesis yang saya dah maklum tadi. Yang pertama adalah light dependent reaction dan yang kedua adalah light independent reaction. Previously, kalau tak silap saya masa SPM, you all menggunakan term dark reaction untuk merujuk kepada light independent reaction. Actually benda yang sama, tetapi kita dah tak guna terms dark reaction tu, tetapi kita gunakan perkataan light independent reaction. So dalam fotosintesis ni berlakunya light dependent reaction dan juga berlakunya light independent reaction, di mana light dependent reaction ni berlaku at first. Mana dia akan berlaku dua. Lepas tu barulah diikuti dengan light independent reaction. Alright. So sedikit tentang light dependent reaction. Seperti yang kita tahu, dia berlaku dekat thalakkoid membrane. Okay, dan during the light dependent reaction ni biasanya kita akan lihat light energy ni kita akan guna untuk breakdown water, okay, to the electron and proton. Dan by the time kita breakdown water tu nanti, kita akan nampak kita akan release oxygen sebagai dia punya byproduct. And then dalam light dependent reaction ni nanti, selain daripada oxygen, kita akan dapati kita akan menghasilkan NADPH dan juga membentuk ATP. Alright, itu sedikit tentang light dependent reaction. Manakala light independent reaction ni, dia berlaku dalam stroma. Itu yang perbezaan light dependent dengan light independent ni. Okay, so dalam light independent reaction ni, dia punya proses melibatkan carbon dioxide. Di mana carbon dioxide ni nanti, dia akan terlibat dalam satu cycle, di mana cycle tu nanti akan menghasilkan sugar. Dan during the cycle, kita akan gunakan ATP, kita akan gunakan NADPH yang kita hasilkan daripada light dependent reaction. Right. So that's why kita katakan bahawa light dependent reaction ni kena berlaku at first. Maknanya kalau tak berlaku, light independent reaction ni pun juga tidak boleh berlaku dengan lengkap. Kerana kita tahu daripada light dependent reaction ni kita hasilkan ATP, kita hasilkan NADPH, di mana all the ATP dan juga NADPH tu kita akan gunakan dalam light independent reaction. Alright. Okay, itu dua stages yang berlaku dalam fotosintesis. Okay, ini gambaran dia lah. Okay, light dependent dia berlaku dekat thalakkoid membrane. Light independent reaction dia berlaku di dalam kita punya stroma. Okay, so now baru kita nak tengok stages yang pertama yang berlaku dalam fotosintesis kita, iaitu light dependent reaction. Okay. Okay, so seperti yang saya dah bagi tahu tadi, fotosintesis kita terbahagi kepada dua stages, light dependent dengan light independent reaction. Alright, so apa yang kita kena tahu bila kita nak membincangkan tentang light dependent reaction ni yang dia adalah first stage dalam fotosintesis. Di mana apa yang berlaku during light dependent reaction ni,
light energy, kita akan convert dia kepada chemical energy, right, in form of the energy carrier, sama ada dalam bentuk ATP ataupun NADPH. Dan you all pun dah sedia maklum bahawa light dependent reaction ni berlaku dekat thylakoid membrane. Yang ni pun kalau soalan tanya dekat mana light dependent reaction berlaku, kena emphasize lah dekat membranes of thylakoid. Tak boleh jawab hanya sekadar dalam chloroplast ataupun hanya sekadar dekat thylakoid, right? Okay, perkara pertama yang korang kena tahu berkenaan dengan light dependent reaction ni adalah photosystem. Photosystem ni adalah satu sistem yang berada di dalam thylakoid membrane. Maknanya kalau ni adalah thylakoid membrane dia, kita akan jumpa banyak photosystem that embedded in the thylakoid membrane, right? Okay, itu yang dikatakan photosystem, right? So apa yang korang kena tahu tentang photosystem ni ya? Photosystem ni ada dua jenis sebenarnya. Okay, yang pertama adalah photosystem 1 yang kita panggil sebagai PS1, dan juga yang kedua adalah photosystem 2. Maknanya pada kita punya membrane of thylakoid tu ada dua jenis photosystem. Okay, satu dan juga photosystem 2. Right. So setiap photosystem ni sebenarnya dia terdiri daripada light harvesting complex. Okay. Right. Dan juga reaction center. Okay, kalau kita tengok gambar kat sini, okay, mana yang dikatakan sebagai light harvesting complex ni, yang bulat-bulat hijau ni. Okay, light harvesting complex. Manakala reaction center adalah merujuk kepada bahagian sini yang terdiri daripada primary electron acceptor. Nanti kita akan tengoklah okay, apa peranan primary electron acceptor dan juga okay, chlorophyll A. Maknanya reaction center kita ni terdiri daripada chlorophyll A dan juga primary electron acceptor. Manakala light harvesting complex ni okay, bulat-bulat yang warna hijau ni. Alright. Okay. Okay, kalau you all tengok di sini, okay, light harvesting complex ni juga okay, kita panggil dia sebagai antenna pigment molecule. Right. So, function utama photosystem ni sebenarnya dia adalah capture light. Okay, dia akan capture the photon, mean the light energy okay, yang diterima daripada sunlight sebagai contoh. Alright, so photosystem ni consists of 3 pigment. Okay, bila saya sebut photosynthetic pigment ni, previously kita dah pernah bincang. Photosynthetic pigment ni ada 5 jenis, right? Okay, tetapi dalam photosystem ni kita akan melibatkan chlorophyll A, chlorophyll B, okay, dan juga carotenoid. Okay, di mana kedudukan all the pigment tu kat sini lah. Bulat-bulat ni lah sebenarnya all the pigment. Okay. Cuma dekat sini, dekat reaction center ni, okay, dia terdiri daripada chlorophyll A. So that's why kita boleh katakan chlorophyll A ni adalah main photosynthetic pigment. Okay, yang lain tu, okay, makna chlorophyll B, carotenoid, phytoplankton and all yang lain tu kita boleh katakan dia sebagai aksesori saja. Okay, alright. Okay, ni komponen photosystem kita lah. Okay, kalau kita tengok kita punya photosystem ni, okay, dia terdiri daripada primary electron acceptor kat sini. Okay, means yang membentuk reaction center kita. Okay. Selain daripada primary electron acceptor kita, kita ada chlorophyll A. Ni, chlorophyll. Kat sini chlorophyll A, ini adalah primary electron acceptor. Okay, itu adalah reaction center, salah satu komponen yang membentuk photosystem. Dan satu lagi komponen yang membentuk photosystem kita tadi adalah the light harvesting complex tadi tu. Right? Okay, so ingat photosystem kita terdiri daripada dua bahagian, reaction center dan juga light harvesting complex. Reaction center kita pula tu terdiri daripada dua, okay, primary electron acceptor dan juga kita punya chlorophyll A. Alright.
Okay, kalau awak notice tadi saya ada bagi tahu photosystem kita ni ada dua jenis kan, PS1 okay, dengan PS2, right. Okay, PS1 ini juga ataupun photosystem satu ini juga dikenali sebagai P700 center. Alright, okay, and then PS2 ini pula, okay, ataupun photosystem 2 ni pula, okay, juga dikenali sebagai P680 center. Okay, apa perbezaan di antara dua jenis photosystem ni? Kalau awak tengok, absorption peak, okay, yang dia akan absorb adalah berbeza. Maknanya, kalau photosystem tu jenis satu, means jenis P700, dia hanya akan absorb wavelength 700 saja. Okay, sebab kita tahu sunlight ni, okay, dia terdiri daripada pelbagai wavelength. Sebab tu kalau you all ingat masa kita bincang ekosistem ke ekologi ke apa ataupun last time, okay, kita discuss kenapa the total light energy tu hanya 1% saja yang akan diterima oleh plant, okay, to have the photosynthesis, right. The rest is reflected way ataupun different wavelength because of this. Okay, sebab plant hanya akan menggunakan these two type of wavelength saja. Okay, 700 dan juga 680 means wavelength yang lain tu tidak terlibat di dalam fotosintesis, right. So just remember, kita ada dua jenis photosystem, PS1, terus ingat, okay, dia adalah P700, PS2, okay, dia adalah P680, right. Okay, but okay, these two photosystem, 1 and 2 ni, dia work together, okay, dalam light dependent reaction, okay, di mana, okay, these two photosystem, okay, akan menggunakan light energy because dia yang akan track, okay, the wavelength tu, right, untuk generate ATP dan juga NADPH, right. Di mana kita tahu ATP yang terhasil, NADPH yang terhasil, kita akan gunakan dalam light independent reaction, alright. Dan sebenarnya light independent reaction tu merujuk kepada Kelvin cycle, right. Okay. Okay, so ini gambaran lah, okay, apa yang berlaku dalam light dependent reaction. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, okay, dalam light dependent reaction nanti dia akan melibatkan photosystem, okay, 1 dan 2, di mana dekat photosystem 1 dan 2 nanti akan berlakunya photoactivation. Photosystem tadi dia bukan proses, dia adalah orang kata location di mana, okay, berlakunya photoactivation. Okay, nanti saya akan terangkan, okay, apa yang berlaku during photoactivation, alright. Selain daripada photoactivation ni yang during light dependent reaction, berlaku lagi satu perkara ataupun dia bukanlah proses, tapi satu perkara yang berlaku lagi adalah photolysis of water. Alright, and then satu lagi perkara yang akan berlaku during light dependent reaction ni adalah photophosphorylation. Di mana kalau kita tengok dekat sini, photophosphorylation ni ada dua keadaan, sama ada dia berlaku secara non-cyclic ataupun dia berlaku secara cyclic. Alright. Okay, ni gambaran, okay, keseluruhan apa yang berlaku dalam light dependent reaction, means the first stage of process photosynthesis. Okay, ingat. Okay, dia berlaku dekat dalam chloroplast, mean di thalakot membrane, right. So apa yang berlaku during light dependent reaction ni ada tiga, okay, photoactivation, photolysis of water dengan photophosphorylation. Okay, dan awak kena tahu photoactivation dia berlaku dekat mana. Okay, dia berlaku, okay, dekat photosystem 1 dan juga photosystem 2, right. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Okay, so ini adalah photoactivation yang berlaku dekat kita punya what we call photosystem, right. Okay, so bila you all nak menerangkan tentang photoactivation ni, yang sebenarnya dia bermula dengan photon. Okay, photon ni yang ni ya. Photon ni adalah tenaga cahaya matahari. Okay, so photon yang sampai dekat kita punya what we call chloroplast ni yang, okay, bila dia sampai dekat kita punya membrane of thalakot, okay, dia akan strike, okay, a pigment molecule
yang berada di dalam light harvesting complex. Okay, kalau you all lupa mana yang dikatakan light harvesting complex ni lah yang hijau-hijau ni tadi. Yang bulat-bulat ni. Maknanya kalau awak tengok gambar ni, foton tu dia akan strike kan. Dia akan strike pada salah satu the light harvesting complex pigment lah ataupun the pigment molecule, right. So awak kena ingat foton ni adalah energi kan. So energi yang sampai dekat kita punya pigment ni, actually dia akan dipindahkan ataupun it will be passed from one pigment molecule to another pigment molecule. Maksudnya kalau ni lah ini adalah pigment-pigment ni, yang saya bulat-bulat ni adalah pigment. So energi tadi akan dipindahkan, will be passed from one pigment to another pigment. Kalau awak tengok gambar ni, contoh energi tadi sampai dekat pigment yang pertama ni. Lepas tu dia pergi gerak sini. Lepas tu dia pindah sini kan. Lepas tu dia pindah lagi. Dia pindah lagi. Dia pindah lagi. Itu yang dimasukkan will pass from one pigment to another pigment. Alright. So energi tu dia akan di transfer sehinggalah dia reach ataupun dia sampai dekat sini. Okay. Bahagian yang saya bulat tu adalah klorofil A. Okay. Di mana klorofil A, right, yang terlibat kalaulah ini fotosistem 2. So klorofil A itu adalah jenis P680. Okay, awak kena ingat balik lah fotosistem ni kan ada 2. Okay, kalaulah ini fotosistem 2, maksudnya klorofil A kat sini adalah jenis P680. Tu maksud dari saya. Right. Tetapi kalaulah ini adalah fotosistem 1, klorofil A dekat sini bukan jenis 680 ni, tapi dia jenis P700. Itu perbezaan dia. Okay, mudah you all nak imagine is like this. Klorofil A ni ada 2 keadaan. Sama ada dia jenis 680 ataupun dia jenis 700. Di mana jenis-jenis dia tu menentukan jenis fotosistem tu. Sama ada fotosistem tu jenis yang kedua, kalau dia 680 ataupun dia jenis yang pertama, kalau dia P700. Tapi yang saya menerangkan ni saya ambil contoh P680 lah. Alright. Okay. So sekarang ni kita punya energi tu dah sampai dekat kita punya reaction center kan. Dah sampai dekat klorofil A tu. Okay. So satu yang korang kena bayang, di dalam klorofil A kita ni, ada elektron. You all bayang macam tu je. Alright. So just simple imagine that tadi kan kita ada energi kan bergerak daripada satu pigment sehingga satu pigment dan dia sampai dekat kita punya klorofil A ni, dan dalam klorofil A kita tu ada elektron. Bayang macam tu. So energi tadi akan menyebabkan elektron ni, elektron yang ada dalam klorofil A kita ni tadi berada dalam keadaan higher energy state. Simple lah. Bila elektron tu dapat tenaga, dia akan bertenaga lah kan. Okay, alright. So, normally, bila elektron kita ni berada dalam keadaan higher energy state ni yang, dia akan excited tau. Excited means dia akan melompat ataupun dia akan keluar daripada kita punya klorofil A. Tadi elektron-elektron ni, dalam kita punya klorofil A ni, nampak? Tapi bila dia terima tenaga daripada mana? Daripada foton ni tadi yang dipindah-pindahkan melalui pigment tadi, dia akan menyebabkan kita punya elektron tu excited. Kenapa dia boleh excited? Sebab at that time dia berada dalam higher energy state. So bila dia excited mean dia bebas daripada klorofil A ni, elektron ni nanti akan di-capture oleh salah satu komponen reaction center kita, iaitu primary electron acceptor. Nampak?
Okay, tadi elektron tu dalam kita punya klorofil A ni. Bila dia excited, dia akan di-capture oleh primary electron acceptor. Okay, itu apa yang berlaku during photoactivation. Right. Okay, kalau saya tanya photoactivation ni berlaku dekat mana? Kat mana kelas photoactivation ni? Anyone, photoactivation ni berlaku kat mana? Any idea? Kelas? Photoactivation ni berlaku kat mana? Reaction center. Photoactivation ni berlaku dekat photosystem yang. Oh, photosystem. Photoactivation, yes. Photoactivation ni cerita dia bermula daripada foton. Dan berakhir dekat electron acceptor. Right. Okay. Tu maknanya the thing is like this. If they comes in the short essay, they ask you to explain about the photoactivation. Means korang punya cerita tu mesti bermula daripada foton ni lah. Awak kata foton akan strike pada light harvesting complex. Nampak foton. Okay. Lepas tu awak kata energy will be passed. Daripada mana? From one pigment to another pigment sehingga dia reach apa? Sampai dekat mana? Dekat chlorophyll A. So, kita tahu, bila energy tu reach dekat chlorophyll A, depends lah on which type of photosystem, satu ataupun dua. Elektron yang berada dalam kita punya chlorophyll A ni akan excited. Excited ni macam you all just imagine macam dia boleh melompat lah. Kenapa dia boleh excited? Sebab energy tadi menyebabkan elektron-elektron tadi berada dalam higher energy state. Right. So then the excited electron tu finally dia akan di-capture oleh the primary electron acceptor. Right. So that is semua perkara yang korang kena terangkan dalam proses photoactivation. So benda ni yang saya terangkan ni dia berlaku both tau dalam photosystem 1 dan juga photosystem 2 during light dependent reaction. Alright. So selain daripada photoactivation, satu lagi perkara yang berlaku during light dependent reaction kita adalah photolysis of water. Photolysis of water ni sebenarnya adalah proses splitting of water, means pemecahan molekul air kita menggunakan light energy. Right, di mana bila water kita ni split, dia akan bebaskan elektron, H plus ion dan juga oksigen. Kalau kita tengok equation ni nampak dengan kehadiran light, air kita tu akan pecah jadi H plus, jadi oksigen, jadi elektron. Alright. Di mana setiap benda yang terhasil ni daripada photolysis of water ni, kalau kita tengok proton H plus ni kita akan gunakan untuk membentuk NADPH. Tu yang sebab tu ayat ni dia kata the proton are used to reduce NADP plus kan. Means kalau H plus ni tak ada, NADPH ni agak sukar untuk terbentuk. Tetapi disebabkan berlakunya photolysis of water during the light dependent reaction ni, the H plus ni kita boleh gunakan untuk membentuk NADPH. Itu satu. And then oksigen ni akan dibebaskan keluar untuk digunakan oleh organisma lain dalam proses respiration. Itu yang kita duk kata, tumbuhan bebaskan oksigen, gunakan karbon dioksida. Actually this oksigen lah yang akan dibebaskan oleh tumbuhan, right, yang akan digunakan oleh another organism. Right. So the important of photolysis ni sebenarnya, perasan tak kita juga hasilkan elektron ni tadi, dia sebenarnya akan replace electron hole in photosystem 2. Right? Di mana photosystem 2 ni ataupun photolysis ni, kita boleh lihat dia terlibat di dalam non-cyclic photophosphorylation. Kalau pada awal tadi saya ada bagi tahu,
photosphorylation ni ada dua jenis kan, non-cyclic dengan cyclic. Okay. Di mana fotolisis ni hanya berlaku dalam non-cyclic photosphorylation. Tetapi photoactivation tadi berlaku dalam dua-dua jenis. Okay, photosystem means during non-cyclic dengan cyclic. Tapi photolysis of water ni hanya berlaku during non-cyclic photophosphorylation. Di mana non-cyclic photophosphorylation ni especially dia berlaku during photosystem 2. Kenapa tiba-tiba saya kata replace electron hole? Okay. Awak imagine tadi contohlah ni kita punya chlorophyll A. Okay. Bayang ada 3 elektron lah. Okay. Bila energi sampai tadi, okay, elektron-elektron dalam kita punya chlorophyll A ni dia akan excited kan. Bila dia excited, so elektron dalam chlorophyll A kita tu dah jadi berkurang, is like. So itu yang dikatakan sebagai electron hole. Okay, inilah. Tadi kan ada 3, tapi bila dia excited, okay, dah tinggal 1 contoh. Right, itu yang dikatakan sebagai electron hole. So electron hole tu kita kena replace, kita kena gantikan. So elektron mana yang nak menggantikan elektron yang hilang kat sini? This electron lah daripada photolysis of water tu. So elektron tu nanti dia akan replace. The electron hole in the photosystem tu sahaja. Right. Okay, itu tentang photolysis of water. Just remember, photolysis of water ni adalah proses splitting of water. Okay, menggunakan light. Okay, di mana during the photolysis of water ni kita akan membentuk H+, oksigen dan juga elektron. Okay, oksigen kita akan release keluar untuk respiration. Okay, H+ ni kita akan gunakan untuk reducekan NADP+ ni untuk membentuk NADPH. Manakala the electron ni lah yang paling penting untuk replace the electron hole di dalam photosystem 2. Right. Okay. So itu photolysis of water. Right. So proses ketiga yang berlaku adalah photophosphorylation. Di mana kalau kita tengok photophosphorylation ni ada 2. Sama ada dia adalah non-cyclic ataupun cyclic. Di mana kalau cyclic, kalau kita tengok nanti masa saya terangkan nanti, dia akan membentuk ATP. Manakala non-cyclic ni selain daripada ATP, dia juga akan membentuk NADPH dan juga dia akan membebaskan oksigen. Right. Okay. Okay, kita tengok non-cyclic photophosphorylation dulu yang. Okay, each photoexcited electron. Okay. Cerita ni, photophosphorylation ni sebenarnya dia adalah sambungan daripada proses photoactivation tadi. Right? Kan kita tahu masa photoactivation tadi, electron is excited, right? Okay, then they are captured by the primary electron acceptor, right? Okay, so selepas electron tadi is captured by primary electron acceptor, okay, what happened to the electron yang, electron tu sebenarnya it will be passed. Dia akan dipindahkan. Nampak tak anak panah ni? Dia pindah kan? Okay, maknanya dia akan, it will be passed, daripada primary electron acceptor, in this case from the photosystem 2 ni yang, to the photosystem 1. Sebenarnya gambar ni kat sini, dekat ujung kat sini ada photosystem 1. Maknanya, elektron daripada primary electron acceptor yang ini akan dipindahkan ke photosystem 1. Right. Di mana the electron will be carry, means akan dipindahkan ke photosystem 1 melalui ETC, electron transport chain. Right. So saya ulang balik. Sambungan daripada photoactivation tadi kan, kita punya elektron berada dekat primary electron acceptor, right? So this electron, dia akan dipindahkan daripada primary electron acceptor ke
photosystem 1. Ini kan photosystem 2. Alright, so untuk pindahkan elektron tu, dia terpaksa melalui satu series yang kita panggil sebagai electron transport chain. Tu yang kena tahu. Dan electron transport chain yang terlibat dalam photophosphorylation ni tak sama seperti electron transport chain masa kita bincangkan oxidative phosphorylation during the cellular respiration. Alright. So, this electron transport chain, kalau awak tengok dia terdiri daripada PQ, plastoquinone, and then dia terdiri daripada cytochrome complex, and then dia dihubungkan juga ataupun dia continue dengan plastocyanin, and then daripada plastocyanin ni barulah kita akan jumpa photosystem 1. Maksudnya elektron tadi daripada primary electron acceptor tu yang will be passed to the plastoquinone. Lepas tu elektron daripada plastoquinone tu akan dipas ke cytochrome complex. Alright. And then daripada cytochrome complex tu dia akan pas ke plastocyanin. Tu maksud dia. And then finally daripada plastocyanin tu dia akan pas ke photosystem 1. Tu yang berlaku di sepanjang electron transport chain tu. Right. So actually masa elektron dipindahkan melalui elektron transport chain yang kita tahu setiap kali elektron is pass merentasi cytochrome complex. Ingat tak lagi masa kita bincang oxidative phosphorylation dulu, bila elektron dia merentasi cytochrome complex ni, dia akan menyebabkan penghasilan ATP. Right. Just untuk fotosintesis ni tak perlu detail. Just remember, bila elektron tu dia pass the ETC, kita akan menghasilkan ataupun kita akan synthesize ATP. Right. Dia kalau awak tengok dekat mana sebenarnya ATP tu terhasil ni. Ketika elektron tu pass the cytochrome complex. So daripada plastocyanin tadi, right? Kan saya dah bagi tahu elektron tu akan pindahkan ke light harvesting complex dalam PS1. Bila dia transfer via light harvesting complex to the P700 pair of chlorophyll A molecule in PS1 reaction center complex. So elektron tu nanti dia akan dipindahkan ke P700. And dalam masa yang sama, photoactivation pun berlaku dekat photosystem 1 ni. Right, maknanya selain daripada elektron daripada plastocyanin sampai dekat P700 ni, kita punya photosystem 1 ni juga mengalami photoactivation. Sebab tu awak nampak light kat sini. So keadaan photoactivation tu sama je lah. Means the photon akan diterima oleh light harvesting complex, and then dia akan dipas sehingga sampai ke reaction center. In this reaction center, chlorophyll A dia adalah jenis P700, and then electron akan excited as well dan akan diterima oleh primary electron acceptor. Maknanya dekat photosystem 1 mengalami photoactivation seperti biasa. Cuma kalau awak tengok dekat sini, kalau di sini tadi yang electron hole yang berlaku dalam P680 tu, means dekat photosystem 2 tadi, digantikan oleh elektron daripada photolysis of water. But elektron hole dalam P700 ni dia tak memerlukan elektron daripada water sebab kita tahu plastocyanin ni kan dia membawa elektron kan. So elektron daripada plastocyanin tu akan dipindahkan ke dalam P700. So actually the electron itu boleh menggantikan the electron hole yang berlaku di dalam P700. Nampak beza? Kalau photosystem 2, electron hole tu digantikan oleh elektron daripada water.
Tetapi electron hole dalam photosystem 1 ni means P700 ni digantikan oleh elektron yang dibawa ataupun yang ditransfer oleh plastocyanin tu, PC. Right. Okay. So ini apa yang saya terangkan tadilah. The photo activation yang berlaku dekat photosystem 1. Electron excited. Kenapa excited? Sebab dia berada dalam high energy level. Then the photo excited electron tu akan di-capture oleh the primary electron acceptor di dalam photosystem 1 di sini. Right. So sekarang ni elektron kita dah berada pada primary electron acceptor in photosystem 1. So what happens next? Okay. Okay, ini about the electron hole yang saya terangkan tadi. Okay, means the electron hole tadi dia akan digantikan oleh elektron yang kita terima daripada PC ni, means from the photosystem 2. Right. Okay. So now kita nak tengok what happen kepada elektron, ke the photo excited elektron yang berada pada primary electron acceptor tu. Okay. This electron dia takkan kekal kat situ, tetapi dia juga akan dipindahkan to the second electron transport chain. Ni the first electron transport chain. Yang ni adalah electron transport chain yang kedua, di mana electron transport chain yang kedua ni dia tak panjang sangat. Dia melibatkan ferrodoksin, nampak kat sini. Dan juga finally dia melibatkan NADP plus reductase. Alright. So gambaran dia, elektron yang berada dekat primary electron acceptor PS1 ni akan dipindahkan ke ferrodoksin, nampak? Dan akan dipindahkan ke NADP plus reductase. Di mana daripada NADP plus reductase ni nanti, alright, elektron tu nanti akan dipindahkan ke NADP plus, nampak? Nampak the enzyme NADP plus reductase ni dia akan catalyze the transferring of electron, nampak? Elektron daripada mana? Daripada ferrodoksin ni to the NADP plus. Selain daripada elektron yang diterima daripada ferrodoksin ni, NADP plus reductase ni juga bersama-sama dengan H plus, nampak? Kalau awak tanya H plus ni daripada mana ni? H plus ni. H plus daripada photolysis of water tadi, dengan elektron, akhirnya dia akan membentuk NADPH. Sebab itu pada awal-awal tadi, masa saya terangkan photolysis of water tadi kan saya dah bagi tahu elektron untuk electron hole P680. Oksigen akan kita bebaskan untuk respiration, tetapi H plus ini akan digunakan untuk membentuk NADPH. Right. Di mana selain H plus daripada water tadi, elektron yang dibawa dalam second electron transport chain juga ni akan bergabung dengan NADP plus untuk membentuk NADPH. Tolong hati-hati. Dalam cellular respiration, dia tak ada huruf P ni kan? Tapi kalau dalam fotosintesis, ingat dia mesti ada huruf P ni, NADPH. Right? So itu gambaran apa yang berlaku dalam non-cyclic photophosphoration. So, kita tengok balik apa yang berlaku. Alright. Bila you all nak terangkan tentang non-cyclic photophosphorylation ni, you all mula dengan transferring of electron daripada primary electron acceptor photosystem 2. Right. Di mana dalam masa yang sama berlakunya photolysis of water. Di mana photolysis of water ni akan membebaskan H plus, oksigen dan juga elektron. Elektron ni dia akan replace the electron hole dalam 680. Okay. So then,
elektron yang berada dekat primary electron acceptor photosystem 2 ni akan dipindahkan melalui electron transport chain. It means dia akan dipindahkan ke plastoquinone, daripada plastoquinone to the cytochrome complex, daripada cytochrome complex to the plastocyanin, sehinggalah ke photosystem 1. Okay, dan awak terangkan juga. Okay, ketika elektron tu is transfer melalui electron transport chain, berlaku pembentukan ATP. Simple like that. Alright. Then you said at the same time, dalam masa yang sama, photosystem 1 juga mengalami the photoactivation, di mana light akan reach the light harvesting complex, and then sampai dekat P700 menyebabkan elektron, the photoexcited electron is excited. Okay, dan awak kata the electron hole dalam P700 ni akan digantikan oleh elektron yang dibawa oleh plastocyanin, right? And then the photocyanin tu actually dia membawa elektron daripada photosystem 2. Right. Okay, so then awak kata elektron yang berada pada the primary electron acceptor photosystem 1 ni, dia akan terus dipindahkan ke elektron transport chain yang kedua, okay, melalui ferrodoxin dan juga melalui NADP plus reductase, di mana finally elektron tu akan digabungkan dengan NADP plus, digabungkan dengan H plus untuk membentuk NADPH. Alright. Okay, so itu gambaran apa yang berlaku dalam non-cyclic photophosphorylation. Okay. Okay, so seterusnya, okay, keadaan kedua photophosphorylation yang berlaku adalah cyclic. Cyclic ni dia tak sekompleks seperti non-cyclic. Dia simple je, di mana cyclic ni hanya melibatkan photosystem 1 je. Kalau awak tengok non-cyclic tadi, kita mula dengan photosystem 2 dan kita melibatkan photosystem 1, right? Kan? Tapi cyclic ni hanya melibatkan P700 saja. Alright, then okay, kalau kita tengok nanti dalam cyclic photophosphorylation, kita hanya akan melibatkan beberapa jenis electron carrier saja untuk memindahkan elektron-elektron during the cyclic photophosphorylation. Alright. So bila kita nak terangkan cyclic photophosphorylation ni, yang dia sebenarnya berlaku sekitar sini je. Maknanya kita punya explanation tu, kita punya penerangan tu, kita hanya akan terangkan apa yang berlaku sekitar sini je. Sini tak cerita, kat bahagian sini tak cerita. Tu maksud dia. Okay, kalau you all tengok cyclic tadi, kita cerita daripada sini sampai sini kan. Itu tentang non-cyclic. Tapi cyclic, we just discuss about what happened within this area. Right, okay. So the thing is, okay, elektron daripada primary electron acceptor ni yang, okay, they have two possibility. Sama ada dia pergi ke sini ataupun dia pergi ke sini. Itu dia punya keberangkalian. Alright, cuma, okay, disebabkan this is a cyclic photophosphorylation. So elektron daripada primary electron acceptor PS1 ni, okay, dia akan dipindahkan ke ferrodoxin dia. Okay. Nampak tak dia mengundur? Dan daripada ferrodoxin dia akan dipindahkan semula ke satu krom kompleks. Okay. Lepas tu daripada satu krom kompleks, okay, okay, dia dipindahkan semula ke plastocyanin dan akhirnya dia dihantar semula ke P700. Right. Okay, so that's why kalau kita tengok dalam cyclic photophosphorylation ni, yang dia hanya melibatkan penghasilan ATP kan. Tak ada penghasilan oksigen, sebab penghasilan oksigen tu melibatkan photolysis of water dekat photosystem 2. Sedangkan okay, dalam cyclic photophosphorylation ni kita hanya melibatkan photosystem 1. Tak ada photolysis of water. Dan okay, kita juga tak akan membentuk NADPH dalam cyclic photophosphorylation. But kita masih generate ATP because elektron daripada primary electron acceptor photosystem 1 tu dia akan undur dan dia akan masuk ke series of electron carrier, okay, daripada ferrodoxin, dan dia juga akan melibatkan satu kompleks dan to the plastocyanin and turn back ke dalam photosystem 1. Okay, so itu yang berlaku during cyclic phosphorylation. Dia simple je.
kalau you all tengok dekat sini, ini adalah perbezaan di antara non-cyclic dengan cyclic photophosphorylation. Yang paling jelas, non-cyclic melibatkan fotosistem 1 dan 2. Sebab tu dia dari sini sampai sini kan, fotosistem 1, fotosistem 2. Okay. Tetapi kalau cyclic, okay, dia hanya melibatkan fotosistem 1. Dekat sini je dia berlaku. Itu gambaran dia. Okay. Then another things, okay, dia punya flow of electron is non-cyclic, means dia terus berakhir dekat NADP plus reductase tadi membentuk NADPH, right? Tetapi the cyclic photophosphorylation, dia punya electron flow. Okay, cyclic electron flow dia adalah cyclic, mean dari P700 balik semula ke P701 maksud dia. Okay, first electron donor dalam non-cyclic adalah water. Okay, di mana kita tahu photolysis of water yang berlaku dekat photosystem 2 tadi akan replace the electron hole dalam PS2. Manakala dalam cyclic photophosphorylation, okay, dia tak ada first electron donor sebab the electron is flow back to the P700. Okay, right. So last electron acceptor kita ada NADP plus, sebab tu kita tahu at the end of non-cyclic kita membentuk NADPH, right? But in case of cyclic pun sama, dia tidak ada last electron acceptor sebab they are cyclic. Okay, dia akan bergerak, okay, daripada P700 kembali ke P700. And then product, okay, jelas ATP, NADPH dan oksigen terbentuk during the non-cyclic photophosphorylation, manakala cyclic photophosphorylation hanya membentuk ATP. Okay, so itu semua yang korang kena tahu dalam stage yang pertama yang berlaku dalam photosynthesis, mean dalam light dependent reaction. Ingat, light dependent reaction ni berlaku dekat membranes of thylakoid, di mana dalam light dependent reaction ni, okay, dia akan melibatkan proses photoactivation, melibatkan proses photolysis of water dan juga melibatkan non-cyclic photophosphorylation dan juga melibatkan cyclic photophosphorylation. Okay, dia punya objektif untuk menghasilkan ATP dan juga NADPH, di mana ATP dengan NADPH ni actually kita akan gunakan semula dalam light independent reaction, means in these cases kita rujuk kepada Calvin cycle untuk menghasilkan glucose. Right, so nanti, okay, in second class kita akan tengok macam mana Calvin cycle tu berlaku di dalam stroma kita punya chloroplast. So I think that's all yang, okay. Jumpa next class nanti. Assalamualaikum and selamat pagi. Terima kasih.